So apa I buat ialah I beli buku pasir question physics yang ada siap jalan kerja tu. Senang gila sebab dia membantu I macam soalan fizik dia lebih kurang je tau. Tukar-tukar nombor, tukar-tukar sini. So macam korang boleh relate kan, korang boleh fahamkan through dia jawapan. Lepas tu korang dah try fahamkan. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Kenapa 14 je macam ramai lagi di sini? Mana lagi kelas yang tak ada ya? Kelas siapa yang tak ada ni? Kelas F4P4 dia tak ada ni? Ada tak siapa dari kelas F4P4? Ada, madam. Ada. H2P6? Ada. H2P7? Ada. Mana tahulah, okey. Alright, so tak apalah, saya tak boleh nak tunggulah siapa yang tak ada nanti saya tengoklah, ketahulah kenapa dia ni. Okey, so kita tengok kepada chapter 3. So kalau you tengok apa yang budak tu cakap tadi lah kan. So memang sebenarnya fizik ni banyak buat latihan je sebenarnya. So and the best part ni you ada You ada online. So you boleh tengok banyak kali. So macam budak tu tadi kan, dia kata dia daripada 4% dia boleh dapat A. Dia kata daripada jual sayur tak tahulah kenapa dia nak cakap jual sayur tu. So 4%, bayangkan daripada 4% dia boleh dapat A lah. So sebenarnya itu adalah benda yang bukan mustahil lah, benda yang impossible untuk buat. Okay, so kita masuk kepada chapter 8. So kalau you tengok kepada chapter 8 pula, chapter 3. Okay, kalau you tengok pada chapter 3 is about momentum. So kita nak masuk kepada momentum and impulse lah. So dia adalah pasal momentum and impulse. Okay, so ingat baliklah. Okay, bila nak buat ni, setiap kali bila nak buat ni, awak kena tengok kepada list formula ni. Okay, inilah list formula. Mana list formula ni? List formula ni lah yang akan ikut awak dalam exam lah nanti. So kita tengok. So untuk chapter 3 ni dia daripada sini ni. Momentum, impulse, tu je. So ini sahajalah formula yang dia bagi awak. Momentum sama dengan mass time velocity, J sama dengan F delta T, satu lagi J sama dengan delta P, MV sama dengan MU. So ada satu lagi formula dia tak bagi, iaitu formula conservation of momentum, iaitu momentum initial sama dengan momentum final. So kalau ikutkan hari tu kan macam ujian selaras hari tu, ramai yang salah. Sebab apa? Ramai yang salah sebab dia tak tahu soalan tu, dia baca soalan dia tak faham soalan tu nak apa. Okay, so kalau kita tengok, okay, soalan untuk momentum ni, kena baca soalan. Macam kalau ingat balik untuk ujian selaras hari tu, dia cakap dia jump 10. Maksudnya dia naik atas, dia turun bawah. Dia naik atas 10. So that's why awak mesti positif. Tapi kalau dalam soalan kuis hari tu, dia jatuh ataupun awak balingkan tepung. Tepung tu jatuh daripada paket ni, ada paket, tepung tu jatuh. So bila tepung tu jatuh 10, so U ni akan jadi nilai negatif. So beza tau, ini negatif, ini positif. So bila baca soalan kena be careful kedudukan dia dekat mana. Okay, so kita tengok kepada soalan chapter 3 ni. So inilah yang kerja yang awak kena buat lah. So kena faham dia punya formula ada 3 je tadi dia bagi. P equals to MV, P, J equals to delta P dengan J equals to FT. Okay, kita tengok soalan pertama. A car have a momentum 20,000 kgms -1. So ini adalah momentum lah. Calculate the car new momentum if the velocity is double. So soalan ni dia tanya apa berlaku kalau velocity dia double. So bila nampak soalan ada 2 case, so kita pecahlah first case dengan second case. Okay, momentum pertama dia bagi 20,000. Okay, momentum new berapa? Dia tanya berapa momentum new kalau velocity dia double. So maksudnya ini V, ini V1 lah, V2 sama dengan 2V1, double. Okay, apa formula momentum tadi? P sama dengan MV. So P sama dengan MV untuk formula nombor 1 lah. So okay, nombor 2 kita ini P1, M1, V1 lah. Okay, P2 akan sama dengan M2, V2. Betul? Okay, tapi soalan ni adalah we are talking about same car.
a car have momentum ni, calculate the car new momentum, bukan new car. Dia kata car new momentum. So awak punya mass M1 dengan M2 adalah sama lah. Sebab car yang sama. So M1 dengan M2 adalah sama. So P2 sama dengan MV2. Okay. So P1 sama dengan M1 V1. Okay. So M ni boleh kita samakan dengan M1 lah sebab M2 sama dengan M1. So M1 V2 adalah 2V1. Ni, V2 adalah 2V1. So awak akan dapat 2M1V1. So M1V1 ni tadi M1V1, M1V1, P1 tadi berapa nilai dia bagi? 20,000. So P2 sama dengan 2 darab 20,000. So awak akan dapat jawapan dia 40,000 kg ms negative 1. So inilah jawapan dia. So dia akan double. Kenapa dia jadi 40,000? Sebab dia punya velocity dia double tapi mass dia sama lah. Okay. Boleh tak? Boleh. So saya harap ada yang dah buat lah. Kalau yang tak buat tu kena buat. Memang kena buat. Ini 5 soalan je. Tak banyak. Benda soalan dia pendek-pendek je. Berbanding pasir banyak. Pasir tu sebenarnya lagi penting kena buat. Okay. Alright, question number 2. A 50 gram ball, 50 ini mass lah, drop. So drop, you tahu U dia kosong lah. U dia akan kosong. Hit the floor with the speed 25 ms negative 1 and bounce off with vertical speed 10. So ini naik ke atas. So yang ni jatuh ke bawah. Dia kata dia drop, hit the floor with the speed 25. So ini V masa dia tengah. So ini dia jatuh ke bawah. Ini U dia kosong. Tapi bila dia kena touch the ground, V dia adalah negatif 25. Okay, kenapa Medio letak negatif 25? Because dia going down. Dia kata drop. Drop mesti maksudnya jatuh lah. Okay, dan dia bounce up. Maksudnya dia naik atas balik. Dia naik balik adalah V dia adalah 10. Positif lah. Sebab dia naik balik atas. Dan dia bagi tahu time of impact dia 5 ms. Itu bukan unit meter ya. M tu adalah milli ni. M ni adalah milli. Apa itu milli? Milli itu adalah power of 3. Power of negative 3. Power of negative 3. Itu adalah milli. Okay, so dia suruh calculate average of impact force. So dia suruh cari nombor 2, force. Kita nak cari force lah. So dari sini apa yang kita boleh buat? Kita nak cari impact. Maknanya yang sini dengan sini lah. Yang atas ni tak kisah sebenarnya. Sebab dapat berlakunya impact force adalah antara ni. Antara dua ni lah. Okay, so F, formula dia apa? Okay, katalah tak hafal. Pergi tengok list formula. Okay, mana formula yang dekat dengan F ni? J equals to F delta T. Sebab kita memang tak hafal formula kan? Okay, J sama dengan, so J sama dengan F delta T. Okay, J tak ada. Tapi J sama dengan apa? Delta P. So F delta T, so sama dengan MV minus MU sama dengan F delta T. Saya nak jadikan F sebagai subjek, so jadikan F sebagai subjek, so MV minus MU over delta T. Ada tak dia bagi mass? Ada. Yang jatuh naik atas jatuh ni tu, ball tu. So 50 darab 10 negatif 3. Saya tukarkan di dalam kg. Mesti tukar pada kg. V, ini yang penting. Saya factorize saya buat sama dengan M, V2 tolak ni saya buat factorize. Kenapa factorize? Sebab dia adalah mass. Mass kita boleh factorizekan dia. Okay, V tolak U. Okay, mana V? Mana U? Okay. Impact adalah berlaku di sini saja. Ni, berlaku dekat kawasan ni saja. So, inilah yang akan jadi V atau U. Okay, macam mana nak tahu siapa V atau U? Dekat mana permulaan pelanggaran? Ni permulaan dia. Kat mana perakhiran pelanggaran? Dekat sini. So, ini akan jadi final. Ini akan jadi initial lah. So, dalam kes awak ni, 10 tolak negatif 25 lah. So dia akan jadi tu boleh dapat positif 10 tolak 25. Okay, kita bahagi dengan delta T. T time impact dia milli darab 10 negatif 3. Okay, so tekan kalkulator.
Okay. So 50 kuasa negatif 3 darab 25 lah kan, tambah tu bahagi 5 kuasa negatif 3. So saya akan dapat 350. Okey, tapi dia bagi awak dalam jawapan negatif. Okey, kenapa dia bagi awak jawapan negatif? Bounce off vertically in the floor with the speed 25. So betul jatuh ke bawah, dia naik atas. Okey, jawapan ni macam jawapan ni. CH answer. Ni soalan tu tak habis, takut dia tanya average force antara siapa. Sekejap dulu. Negatif 10 tolak 25. Oh, negatif 10. Dia turun bawah kan? Betul tak soalan ni turun bawah kan? Bound off, a frame will drop, hit the floor, turun drop 25 and bounce off vertically drop. Kalau dia jatuh dia naik atas balik lah, bounce off vertically with the speed 10. If the time impact is 15, calculate the average impact force. Madam, Hmm. sebab dia opposite direction ke? So dia negatif 10. The opposite direction. Tapi kita memang tetapkan kalau dia jatuh ke bawah adalah dia ke negatif. Sebab dalam kes awak ni, U awak ni negatif mula-mula. Madam cuma takut J ni adalah dia nak cakap J siapa ni. F siapa ni. Sebab F ni ada dua. Satu adalah F exerted by floor kepada ball. Satu lagi ball kepada floor. Sebab kalau awak ingat balik, saya Madam ada bagian ni. Ada gambar dulu. Ni. So ini ada dua. Force awak ni akan ada dua tau. Okey, memang kita buat kalau turun ke bawah mesti negatif 15. Okey, lepas tu kalau dia duduk diam-diam dia akan 10 atau naik atas dia akan jadi positif. So kalau awak tengok dekat sini, jawapan akhir dia memang dia dapat F adalah 0.5. Okey, ini adalah impulse of the roof on the raindrop ataupun change of momentum of the rain. So ini adalah rain punya. So macam soalan ni, dia tanya calculate average force exerted by the rain on the roof. So maknanya dia nak yang on the roof. Yang ini rain punya. Yang awak dapat positif tadi tu rain punya. Sebab awak buat ni raindrop, on, raindrop. Soalan minta on the roof. So bila soalan minta on the roof, so awak kena letak dia jadi negatif lah. Sebab dia obey Newton's third law. Iaitu di mana force on the rain akan jadi opposite dengan force yang jatuh tu lah. So that's why daripada positif pergi ke negatif. Okay, so kalau awak tengok balik soalan awak tadi, sebab dia tak ada mention siapa punya force. Saya rasa dia ada tertinggal ni. Okay, sekejap dia bagi tahu if the time impact, if you calculate the average impact force, siapa? Impact force on the ball ke ataupun on the floor? Kalau on the ball, so inilah yang awak dapat ni. Ini adalah force on the ball. Okay, ini yang awak dapat ni force on the ball. Sebab awak buat ni semua adalah dekat ball. Ini ball punya. Okay, ini. Tapi kalau soalan suruh calculate impact force kepada floor, so jawapan dia akan jadi negatif 50 Newton lah. So bagi saya soalan ni dia tidak general. So kalau kita tengok memang soalan akan dapat dua-dua sebab jawapan akan dapat dua-dua yang sama. Satu force dekat floor, satu force adalah dekat ball. So kalau yang dekat ball tadi awak akan dapat 350. 350 tu lah on the ball lah. On the ball lah sebab ball tu naik balik kan. So ini ball punya. Okay, floor punya adalah negatif 350. Ini adalah floor punya lah.
So dia tak mention dekat siapa. Sepatutnya dia kena macam soalan ni. Dia kena mention. Dia nak siapa punya. Macam contohnya soalan ni Rain comes down with the velocity u is 15 and hit the roof of the car. The mass of rain per second strike the roof at 0.06. Assume the rain comes from rest striking the car. Find the average force exerted by the rain on the roof. So dia nak F roof, dia bukan nak F drain. So yang awak buat ni semua ni sebab yang bergerak-gerak tadi tu adalah siapa? Rain. So awak kira tadi V tolak ni 15, tolak kosong tolak 15. So awak akan dapat macam sama tadi macam soalan kita buat tadi tu. So soalan ni dia kita buat untuk rain. So soalan kita buat tadi tu untuk ball. So kita dapat F untuk ball. Tapi kalau soalan minta on the roof, so kena letak dia negatif lah. So dalam ni kalau macam ni, kalau saya lah dalam exam kalau keluar macam ni saya akan letak dua-dua. Saya akan letak dua-dua. Media akan letak dua-dua. Kalau force exerted by the ball, by floor on the ball, so ini jawapan dia. Kalau force exerted by ball on the floor, so ini jawapan dia. Okay, boleh faham tak? Okay, saya buat ayat tepi dia. Kalau dia minta force exerted by floor on ball. Awak tengok perkataan on tu ke atas apa? So ini jawapan dia. Sebab ini awak kira tadi velocity ball. Floor tak ada awak tak ada kira. Okay, kalau dia minta force exerted by ball on floor. Floor. So ini jawapan dia. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, sebab kita memang tetapkan jatuh ke bawah, negatif, naik ke atas, positif. So kalau soalan be careful dengan wording lah apa yang dia nak. Kalau dia nak on the ball atau on the rain, so apa yang you calculate itulah jawapan dia. Tapi kalau dia minta other side, maknanya dia minta on the roof atau dia minta on the floor, benda yang dia langgar tu. So kita kena terbalikkan je lah. Kenapa kena terbalikkan? Sebab dia obey Newton third law. Okay, soalan number 3. Figure 3.1 show appropriate plot of force magnitude F against T. Okay, bila tengok graf, pertama sekali tolong check unit. Okay, unit okay tak? Okay. Kalau unit ada MS, jangan itu bukan meter, itu mili. So kena darab 10 negatif 3. Kalau unit dia ni ada darab 10 kuasa 3, so kena letak 10 kuasa 3. Dia nak trap awak dekat situlah unit tu. Okay, dekat graf hanya ada dua je boleh dapat. Satu adalah gradient, satu lagi adalah area under the graph. So in chapter 3 ada satu je formula, ada satu je graf yang you kena tahu. Dan cuba kalau awak tengok ini graf F lawan T. Okay, kita buka formula. Okay, mana yang dapat F lawan T? Ni F lawan T. So F lawan T akan dapat apa? Impulse. So maksudnya graf ini akan mendapat impulse. Tapi apa dia? Area ke atau gradient? So jawapan dia adalah area lah. So yang itu kena hafal lah, area yang akan mendapatkan impulse. So maksudnya you kena calculate area under the graph ni untuk mendapatkan impulse. Okay, kita tak baca soalan, kita tengok apa soalan dia. Figure 3.1 show appropriate plot of force magnitude F against T during the collision of the ball with the wall. So ball ni nak langgar wall. Dia nak langgar wall. Based on the graph, determine impulse. Impulse. So J lah. So macam mana nak cari J? So kita guna area under graph. Graph apa? F lawan T. So buat macam tu. Itu maksudnya dia faham. Kalau awak buat area under the graph je, nampak macam malas je. Tak boleh. Belajar ni tak boleh malas. Siapa yang rajin dia dapat. Siapa yang tak rajin tak dapat. Dia tak ada cikgu dia genius, cikgu saya tak genius. No, kalau macam tu mak bapak dia tukang sapu sampah selama-lamanya keturunan dia akan jadi tukang sapu sampah. Kalau mak bapak dia doktor selama-lamanya keturunan dia jadi doktor. Kejamnya Tuhan macam tu. Tak. Siapa yang berusaha dia yang akan dapat. Macam budak studi kan. Dia kata dia pun dari MRSM tak pandai. Dia kata kat MRSM tak buat apa-apa. Sebenarnya matrik ni adalah your second chance. Sebenarnya you tak pandai. Kalau you tak pandai, you tak masuk subjek sains. You akan masuk subjek art. Kalau you tak pandai, you tak akan masuk matrik. You akan masuk college vocational, you akan masuk teknik, tempat yang lebih kepada hands on.
So meaning sebenarnya Tuhan tu dah lorongkan awak ke tempat yang betul lah. Awak sebenarnya boleh. You can do it. Awak pandai sebenarnya. So treat dia awak seorang yang pandai. Ini asyik, saya ni lemah lah cikgu. Saya ni, you yang mendownkan diri you. Tak ada siapa pun downkan diri awak. You yourself. Jangan cuba treat diri you pandai. Saya pandai. Saya boleh. Madam pun tak pandai. Madam dulu SPM pun 5A je. Kalau awak kat matrik saya bertunjuk saya punya result. SPM saya 5A je. Saya tak pandai pun. Subjek sains semua teruk. Fizik saya dapat B. Chemistry dapat C kot. Biologi lagi teruk. That's why saya modul 2, modul physical. Tapi saya berusaha. Matrik is my turning point lah. Saya kata sebab saya percaya most of you duduk dalam kelas nombor 1 atau nombor 2. Budak kelas pandai-pandai saya rasa ni kebanyakan. So half of my classmate now adalah doktor. Yang masuk matrik hanyalah 2 orang je dalam kelas saya. Yang lain semua masuk A-level, pergi overseas. So saya macam ini je ke. Lalu saya pun dapat overseas. So sebenarnya you pandai lah sebenarnya. Percayalah you sebenarnya pandai. Tapi kena berusaha. Macam saya, orang buat 5, saya buat 10, saya minta lagi. Macam itulah, saya memang berusaha lah. Sama macam budak tu lah dia kan, dia cakap tadi, dia buat latihan. Okay dah, soalan nombor 3. So area under the graph, F lawan T. So senang je lah, jangan cakap tak tahu area under the graph. Ini bentuk apa ni? Buatlah A, B, C. Kita buat satu-satu lah. So setengah darab 100 darab 2. Okay, tambah. Itu 2 darab height 100. Tambah setengah darab, dia tak ada negatif-negatif tau. Ini 4 tolak 2 darab 100. Sebab dia adalah area. Dia tak ada tolak-tolak. Itu gradient selalunya. Okey, ni tekan kalkulator lah. So ini tak payah tekan kalkulator lah ni. Ini 100. Ini dapat 200. Ini dapat 100. Daripada 400 NS. Janganlah unit tak tahu. Unit NS lah. Senang je. Tengok N darab S. NS. Okey, number 4. 0.15 kg block moving with velocity. So velocity dia bagi adalah 10. Collide with a 3 kilo block at rest. So ini adalah M1, ini adalah U1, ini M2. So U2 kosong sebab at rest. The block stick. Stick ini adalah case inelastic lah sebab perkataan stick. Stick together. Ataupun perkataan completely inelastic maksudnya stick together. Calculate the common velocity. So yang ini nombor 4 ni you guna conservation of momentum. So gunalah M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 V. So masukkan nilai lah. Yang ini saya memang tak buat lah. Yang ini you buat lah tambah sebab kita bagilah you buat. Sebab kita pun target setengah jam je lah. Tak lama pun nak buat CH ni Okay, so yang ini masukkan nilai lah. Masukkan nilai ni kosong habis. Masukkan nilai dapatkan V. Okay, soalan number B dia minta ratio of kinetic energy to the initial. Bila nampak perkataan ratio maksudnya you kena buat per. So jangan pening. Okay, maksudnya kita akan buat K final over K initial. Inilah maksud ratio. Okay, apa formula ratio? Half mv squared bahagi half m u squared. Tetapi initial awak dengan final awak adalah dua objek. So untuk final awak akan buat half m1 plus m2 sebab dia stick together v squared. So v ni ambil yang sini. Okay, yang final pula awak akan guna half m1 u1 squared sahaja. Apa jadi dekat half m2 u2 squared? Ini kan kosong so tak adalah. Masalah dekat kinetic energy ni ramai suka tertinggal square. So be careful dekat square tu lah. So square ni kena make sure you letak dan tulis square. Dan tekan square. Banyaknya ke salah kat situ lah. Okay, boleh tak ni? Boleh. Okay. Soalan terakhir nombor 5, an object P dia bagi mass 80 moving 5 collide with the second object Q at mass 60 moving 4 opposite direction. After the collision, the object P move in opposite 1. Okay, ini madam bagi dia punya idea je lah ya. Yang ini saya nak madam nak you try buat lah sebab memang you kena try berfikir asyik nak ambil salin tak pandai pun. Kena fikir dulu. Okay, so kita ada P. Okay, ada P. Lepas tu P mana? P dia pergi langgar Q. Okay. Q ni
Bergerak ke? Tak bergerak tapi dia opposite direction. Oh, dia melanggar macam ni lah, dia langgar kepala bertemu kepala. So yang ini adalah UP5. Yang ini adalah UQ negatif 4. Kenapa negatif 4? Sebab dia cakap opposite. Okey, lepas tu atas solution, P ni dia pergi opposite. Dia patah balik. So yang ini adalah negatif 1. VP negatif 1. Okey, lepas tu dia suruh cari Q macam mana. So yang ini bukan inelastik lah, so dia elastik. Masih guna formula yang sama iaitu submission P initial sama dengan P final. So awak masih guna formula yang sama lah. So kita akan guna conservation of momentum. Okey, submission P initial sama dengan P final nombor 5. So MP UP tambah MQUQ sama dengan MPVP tambah MQVQ. Cuma be careful dekat negatif. VP biar je unknown, tak tahu. So nanti awak akan dapatlah VP 4. So jawapan nombor B, dia tanya state whether collision ni elastik ke elastik. Awak tak boleh cakap okay saya rasa dia elastik sebab apa dia tak stick together. Itu bukan jawapan untuk matriculation. Itu awak ingat awak bomo ke awak nak cakap macam tu, tak boleh. So nak tahu macam mana dia elastik ke elastik kena guna conservation of energy. So awak cari kinetic energy initial sama tak dengan kinetic energy final. Okay, maksudnya, okay, ni awak dah kira dah lah kan, awak dapat VQ sama dengan 4 katakanlah. Okay, awak nak masuk nilai semua. So awak guna formula half MP VP UP squared tambah half MQ VQ squared sama dengan half MP VP squared tambah half MQ VQ squared. Masukkan nilai-nilai semua. Okey, buat yang ini dululah. Katakanlah ni dapat 10 joule. Kira-kira ini joule unit dia joule. So ini dapat 12 joule. Sama tak? Tak sama. So bila tak sama, dia adalah elastic collision. Kenapa? Kalau soalan tanya, kenapa dia tak elastic collision? Because total kinetic energy initial tak sama dengan total kinetic energy final. Ini contoh dia cakap contoh. Okey, boleh tak? Boleh. Okay. So dia ada lagi soalan, tu je lah 5. So tolong buatlah ini, dia bagi awak 4-5 tu buat sendiri tapi awak kena buat semua. Nanti dah siap masuklah dalam grup Telegram channel tu lah, masukkan kat situ. Siapa yang dah siap, nanti madam keluarkanlah dia chapter 3 punya. Okey. So terima kasih sebab luangkan masa. Kena berusaha sebab semua orang different dia punya cara untuk berjaya tu. Tak semua orang sama. Lagi susah sebenarnya lagi bagus you punya survive lah untuk hidup tu. Okey, boleh Boleh kan? Boleh. Alright, so madam start dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okay, bye.